Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 31 Disember, anda bersama saya Muhammad Syafiq Adnan. Tajuk utama pagi ini. Pengawal pantai rampas kapal tahan 16 rakyat Malaysia di Pulau Musa, Iran. PTPTN kutip 2.07 bilion ringgit bayaran balik sehingga 30 November. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengawal Revolusi Iran merampas kapal disyaki menyelundup bahan api dan menahan 16 kru warga Malaysia menurut media tempatan semalam. Laman web stesen televisyen IRV melaporkan unit elit itu turut merampas 1.3 juta liter bahan api yang diseludup daripada kapal tidak dinamakan yang berada 15 batu nautika dari Pulau Abu Musa. Pulau Abu Musa adalah antara 3 pulau di selatan Teluk yang berada dalam kawalan Iran tetapi dituntut oleh Emiria Arab Bersatu. Ini adalah kapal ke-6 menyeludup bahan api yang dirampas oleh pengawal revolusi. September lalu, Iran merampas sebuah bot dan menangkap 12 kru Filipina disyaki rangkaian penyeludupan bahan api di Selat Hormuz. Sebelum ini, pengawal revolusi menahan kapal tangki asing di perairan Teluk pada 14 Julai kerana disyaki menyeludup bahan bakar terlarang. Tehran juga merampas satu lagi kapal pada 31 Julai dengan 7 kru asing berhubung penyeludupan bahan api tetapi tidak mendedahkan identiti kapal atau kerakyatan kru. PTPTN berjaya mengutip bayaran balik sebanyak 2.07 bilion ringgit sehingga 30 November lalu berbanding sasaran 2 bilion bagi sepanjang tahun ini. Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN pula memperoleh keuntungan pelaburan terkumpul berjumlah 151.5 juta bagi suku ketiga tahun ini. Walaupun berdepan ekonomi yang mencabar, Perbadanan Tabung Pendidikan Nasional PTPTN berupaya membantu lebih 172,000 penuntut yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi melalui pinjaman pendidikan tahun ini. Pengerusinya Wan Saiful Wanjan berkata, sebahagian usaha itu membantu golongan keluarga berpendapatan 40% terendah B40. Wan Saiful dalam kenyataan medianya memaklumkan 78,755 penuntut golongan B40 menerima kemudahan pinjaman itu. Ini sekaligus mengubah kehidupan mereka dengan merealisasikan hasrat untuk melanjutkan pengajian. Menurutnya, bagi pelaksanaan manifesto kerajaan, PTPTN sudah melaksanakan 75% janjinya. Ia membabitkan penuntut yang cemerlang dan dari keluarga berpendapatan rendah diberikan diskaun bayaran setimpal atau hutang dilupuskan. Turut diperkenalkan insentif cukai kepada majikan yang membantu membuat bayaran balik tanpa memotong gaji pekerja selain memasukkan dasar senarai hitam ke atas peminjam. Jumlah deposit SSPN sehingga tarikh itu ialah 798 juta ringgit berbanding 671.9 juta untuk tempoh sama tahun lalu. Seramai 187,309 pendatang asing tanpa izin atau parti telah menyertai program Back for Good sejak dilancarkan pada 1 Ogos lalu. Program pulang ke negara asal secara sukarela itu juga meningkat mendadak pada bulan ini berbanding 4 bulan sebelumnya. Bermula esok, operasi penahanan secara besar-besaran akan dilancarkan. Seramai 23,052 parti berdaftar pada Ogos lalu dan pada bulan ini pendaftaran meningkat secara ketara kepada 75,573 parti. Mengikut pecahan kesalahan yang dilakukan pula, 89,798 parti tidak mempunyai pas yang sah manakala 97,511 tinggal lebih masa. Permohonan warga Indonesia adalah paling tinggi iaitu 69,586 orang, diikuti Bangladesh sebanyak 56,091 orang dan India iaitu 30,222 orang. Berdasarkan kepada maklumat yang kami terima, pendatang asing tanpa izin ini menunggu sehingga last minute.
kerana untuk mereka mengumpul wang bagi membeli tiket dan membayar compound sebanyak RM700. Dan selain daripada itu, ramai juga yang mengharapkan agar program ini disambung sehingga bulan Januari, Februari barangkali, tetapi tidak. Ia tetap akan berakhir pada hari esok. Berbaki 24 jam lagi, warga asing yang melakukan kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959 digesa untuk menyertai program B4G sebelum operasi penahanan parti secara serius bermula 1 Januari depan. Tambahan senarai barang dan lanjutan tempoh pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan memberi manfaatkan kepada pengguna. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rakyat kini menikmati kemudahan itu selama 105 hari dalam setahun. Beliau berkata keseluruhan tempoh pelaksanaan skim itu adalah sebanyak 105 hari daripada 365 hari setahun mulai tahun lepas berbanding hanya 50 hari sebelumnya. Bilangan barang kawalan pun akan yang kita masukkan dalam harga kawalan maksimum pun akan meningkat. Saya memperkenalkan tambah bilangan hari dan tambah bilangan item ini mulai tahun lepas. Lebih tepat masa hari raya puasa. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan sempena program Kembali ke Sekolah dan kempen sokong barangan buatan Malaysia di Kulim. Menurut Datuk Seri Saifuddin, usaha yang dijalankan pihaknya itu menerima reaksi positif pengguna. Malah, kumpulan peniaga turut menunjukkan sikap kepatuhan yang tinggi. SHMMP yang dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dikuat kuasa pada musim perayaan Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Krismas, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Kementerian Wilayah Persekutuan sedang melakukan kempen dalam kumpulan kecil bagi meyakinkan penduduk berhubung usaha pembangunan kampung baru. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, kempen secara kumpulan kecil-kecilan dilakukan oleh Perbadanan Pembangunan Kampung Baru PKB. Katanya, usaha itu akan dijalankan berikutan timbul banyak kekeliruan disebabkan penularan mesej tidak benar di media sosial. Pelbagai tuduhan tidak benar itu menyebabkan orang ramai keliru dengan isu kampung baru. Di antara sekarang sehingga bulan 6 tahun depan, diorang akan engage lah direct dengan secara berkumpulan kecil untuk menjelaskan apa yang sedang diusahakan oleh pihak kerajaan. So setakat ini yang mana yang telah mengembalikan borang ada lebih daripada 40% daripada pewaris dan daripada 40% daripada pemilik dan pewaris 97% bersetuju. Ujarnya, penduduk perlu faham kedudukan orang Melayu di kawasan itu tidak akan terjejas berdasarkan syarat hak milik tanah. Justru pihaknya akan berbincang bersama 60% pihak yang belum menyerahkan borang berkenaan. Tambahnya, beliau tidak kisah jika mereka menolak tawaran itu atas alasan tersendiri, namun bukan sebab dipengaruhi fahaman yang salah. Khalid ditemui selepas menyerahkan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Kampung Kovil Hilir, Jalan Ipoh. Jabatan Peguam Negara sudah mengkaji mekanisme alternatif bagi menangani masalah kesihatan mental sebelum pemansuhan cubaan bunuh diri sebagai satu kesalahan jenayah dibentangkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vui Kiong berkata, perkara itu dikaji berlandaskan model beberapa negara Commonwealth. Katanya, sejurus kajian selesai, satu kertas kerja dasar akan dirangka untuk dikemukakan kepada jemaah menteri untuk kelulusan. Ia bagi membolehkan pindaan kepada kanun kesiksaan bagi memasukkan cubaan bunuh diri sebagai kesalahan jenayah. Pihaknya berharap pindaan dibentangkan di Dewan Rakyat secepat pertengahan 2020. Pelbagai pihak berkepentingan termasuk NGO, Persatuan Psikiatri dan Agama turut membantu kerajaan berkenaan cadangan itu. Universiti Malaysia Perlis kini menyiasat isu kertas soalan peperiksaan hubungan etnik yang mengaitkan penceramah dari India Dr. Zakir Naik sebagai ikon dunia Islam. Pihak pengurusan UNIMEP memaklumkan semua maklumat berkaitan proses siasatan dikumpul dan dimuktamadkan sebelum sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan. UNIMEP menerusi satu kenyataan media yang memaklumkan pihaknya memandang serius perkara terbabit. Justru sebarang maklum balas berkaitannya akan mengutamakan aspek perpaduan serta toleransi antara kaum.
UNIMAP juga akan mengkaji semula tata cara semakan soalan peperiksaan bagi kursus berkenaan bagi memastikan pensyarah lebih peka terhadap sensitiviti kaum dan agama dalam soalan peperiksaan. Pada masa sama, pihak universiti meminta semua pihak supaya menghentikan sebarang provokasi yang boleh menimbulkan suasana ketidakharmonian. Beberapa pihak sebelum ini mengkritik soalan peperiksaan itu selepas ia tular di media sosial. Pihak terbabit tidak berpuas hati apabila pendakwah kontroversi Zakir Naik disifatkan sebagai ikon dalam dunia Islam. Allowance dan gaji ahli parlimen sudah dipotong sejak hari pertama Pakatan Harapan PH mengambil alih kerajaan. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, jumlah allowance yang dipotong itu secara puratanya tidak kurang RM10,000 sebulan. So di situ saja allowance ahli parlimen tu pun dah beribu sebulan. Campur pula allowance kehadiran. Kita hadir di parlimen tak dapat allowance. Siapa ahli parlimen dia hadir di parlimen, dia hadir sekejap je pun dia satu hari dia dapat berapa? 300 ke 400 sehari every day. Menteri dia tak dapat. Yang pasal tu sebagai allowance ahli parlimen. So semua allowance ahli parlimen dan memang kita potong daripada awal. So kalau orang duk komplain kata sekarang menteri gaji tinggi, dulu jauh lebih tinggi. Beliau yang juga ahli Parlimen Shah Alam berkata, kini hanya menerima gaji sebagai menteri dan tanpa kemudahan allowance ahli parlimen. Khalid mengulas mengenai beberapa pihak untuk memotong allowance menteri dan ahli parlimen. Jabatan Alam Sekitar JAS menyita sebuah kilang selepas penguatkuasaannya memeriksa 106 premis kilang di Selangor dan Negeri Sembilan. Tindakan itu susulan ops bau yang dijalankan sejak 23 Disember lalu, susulan 2 insiden pencemaran bau serta menjejaskan kualiti bekalan air. Menurut JAS, pihaknya turut mengeluarkan 36 kompaun dan 17 notis arahan terhadap premis yang gagal mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ops bau giat dilaksanakan ke atas kilang-kilang bagi mengenal pasti dan menangkap pelaku yang tidak bertanggungjawab. Siasatan itu sejurus loji rawatan air Sungai Semenyih ditutup dalam insiden pertama pada 21 Disember lalu. Kes kedua pada 25 Disember berkaitan penemuan sisa buangan di tebing Sungai Belihoy, Mantin, Negeri Sembilan. Tindakan awal membersihkan kawasan tebing sungai telah pun dilaksanakan. Ia bagi mencegah risiko kepada Sungai Linggi iaitu punca bekalan air mentah di Seremban. Dianggarkan 50 metrik tan sisa tanah tercemar dihantar ke kualiti alam untuk pelupusan. Bekalan bawang merah di Pekan Golok Thailand didakwa dijual lebih murah berbanding di Kelantan, dipercayai kerana bahan mentah itu banyak diseludup ke negara itu. Sambungan itu, Persatuan Pengguna Islam Kelantan PPIK menyeru pihak berwajib untuk memantau kegiatan itu bagi memastikan harga barangan berkenaan stabil di dalam negara. Yang di-Pertua PPIK, Datuk Seri Farid Abdul Ghani mendakwa lambakan bawang akibat kegiatan penyeludupan menyebabkan harga bawang lebih murah di pekan sempadan itu. Tinjauan bersama ahli PPIK mendapati harga bawang merah dijual antara RM3.50 hingga RM9 sekilogram berbanding RM10 hingga RM13 di Kelantan. Harga itu jauh lebih rendah berbanding harga jualan RM13 sekilogram di kedai runcit sekitar Rantau Panjang yang bersebelahan Pekan Golok. Peniaga di Thailand mendakwa hanya satu jenis bawang diperoleh dari negara itu, manakala bawang besar dan kecil diperoleh dari Malaysia. Ya, tak nak seguni. Oh, seguni. Ya. Dia banyak harga lah. Atas seguni berapa kilo betul lah. Ni 10 rial, 50 lebih. Murah digolok dah. Tahu demo main takut demo aku main banyak-banyak takut boleh harga murah sikit dah. Biasa okey. Murah sini ke sana mahal dah. Sana sini RM9. Sana RM10. Orang sana lah main banyak sini. Dia pagi-pagi beli orang sana barang masih beli barang. Dia tanya kata berapa sebenarnya sana 10. Keperluan asas seperti minyak sekalipun ada di sini. Dan minyak ini adalah terhad kepada orang-orang yang mempunyai kuota dalam bentuk borong untuk pasaran di negara sendiri. Kenapa benda-benda ini lolos ke negara jiran? Bawang ni pun
besar kemungkinan diseludup. Macam mana bawang ini boleh berada di pasaran sini? Harga bawang merah di Kelantan didapati meningkat 3 kali ganda menyebabkan pengguna, peniaga makanan dan runcit mengeluh. Sebelum ini, peniaga memaklumkan harga bawang didapati mula meningkat sejak 2 bulan lalu sebelum naik mendadak sejak sebulan lalu. Hela seorang lelaki warga Iran dibantu seorang wanita tempatan mengadakan jualan murah barangan berjenama terkenal dibongkar oleh pihak berkuasa. Suspek ditahan selepas didapati menjual barangan tiruan di sebuah hotel di Ibu Negara petang semalam. Taktik baru sindiket barangan tiruan yang dikesan mengadakan jualan di hotel-hotel untuk meyakinkan orang ramai dan mengaburi pihak berkuasa. Kedua-dua suspek yang ditahan berusia dalam lingkungan 30-an. Suspek dipercayai sering beroperasi dari satu hotel ke hotel yang lain untuk menjalankan kegiatan itu. Promosi turut dilakukan melalui laman sosial Facebook dengan iklan jualan murah dan jaminan wang dipulangkan jika pelanggan tidak berpuas hati. Harga jualan barangan antara RM399 hingga RM799 seunit. Kita dapat aduan ni apabila orang dapati bahawa harga yang dipamerkan tu tinggi dan diskaun pun tinggi dan dia mensyakilah. Sebab dia bukan di outlet yang merupakan dealer ataupun wakil pengedar sah pihak berkenaan, wakil cak dagang. Dalam serbuan itu, KPDN HEP menyita 891 unit barangan berjenama seperti baju, selendang, tali pinggang, seluar, topi, kasut dan cermin mata. Nilai rampasan dianggarkan bernilai lebih RM438,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 102/1 Akta Cap Dagang 2019. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda dan penjara. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu semula, kita ke laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 5 sekeluarga dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat yang melanda kawasan Labuhan Batu di Sumatera Utara. Ratusan penduduk di 2 kampung terlibat iaitu Kampung Pematang dan Hatapang terperangkap ketika arus deras setinggi 2 meter menenggelamkan 19 rumah. Operasi pencarian kini dijalankan berhampiran kawasan lokasi bagi mengesan mereka yang hilang. Penduduk yang terperangkap sedang dipindahkan secara berperingkat. Banjir turut mengakibatkan kemudahan awam yang lain termasuk sebuah jambatan musnah. Banjir juga membawa material kayu gelondongan hingga Seorang sukarelawan bomba dilaporkan terbunuh ketika cuba mengawal kebakaran di New South Wales sekaligus menjadikan jumlah kematian dalam krisis kebakaran belukar sejak September lalu mencecah 10 orang. Ketika ini, kebakaran yang semakin tidak terkawal di Australia itu akibat gelombang panas melampau menyebabkan suhu mencecah lebih 40 darjah Celsius. Kebakaran paling teruk dilaporkan di Victoria apabila tiupan angin kencang menyebabkan api menjadi semakin tidak terkawal. Kira-kira 30,000 penduduk dan pelancong terpaksa meninggalkan kawasan tumpuan pelancong di East Gippsland, namun ramai yang terkandas berikutan api marak di laluan keluar utama. Ahli meteorologi memaklumkan sistem iklim di Lautan Hindi adalah punca utama di sebalik suhu panas melampau di Australia. Ibu negara India dilaporkan mengalami musim sejuk luar biasa apabila sebahagian besar bandar New Delhi diselimuti kabus tebal. Insiden menjejaskan puluhan penerbangan masuk ke bandar itu yang terpaksa dialihkan ke lokasi lain. Manakala penerbangan keluar turut mengalami kelewatan. Jadual perjalanan kereta api juga terpaksa ditunda berikutan jarak penglihatan yang terhad. Keadaan cuaca terkini itu dilaporkan hanya sehari selepas suhu di New Delhi menjunam kepada 2.5 Celsius. Setelah masa Jabatan Meteorologi India IMD mengeluarkan amaran merah. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekalipun Malaysia tidak layak beraksi di pusingan akhir bola sepak kejuaraan bawah 23 AFC 2020 bermula 8 hingga 26 Januari depan di Thailand, sekurang-kurangnya penampilan 2 pegawai perlawanan dari Malaysia iaitu pengadil FIFA Amirul Izzuan Muhammad Yaakob dan penolong pengadil FIFA Muhammad Yusri Muhammad tetap membanggakan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM.
Pengadil Amirul Izzuan Muhammad Yaakob dan penolong pengadil Muhammad Yusri Muhammad mendapat kepercayaan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC untuk melantik mereka bertugas sepanjang pusingan akhir. Amirul Izzuan dan Muhammad Yusri akan berlepas ke Bangkok Khamis ini sebagai persediaan menjelang sepak mula kejohanan dengan aksi pembukaan kumpulan A pada 8 Januari melibatkan perlawanan Iraq bertemu Australia dan tuan rumah Thailand menentang Bahrain. FAM berharap mereka dapat menjalankan tugas masing-masing dengan sebaik mungkin bagi memastikan para pegawai perlawanan dari Malaysia terus mendapat tempat dan kepercayaan di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Kejuaraan B23 AFC 2020 bakal berlangsung di 3 buah bandar di Thailand iaitu Bangkok, Songklang dan Buriram melibatkan 16 pasukan dan Malaysia gagal melayakkan diri ke kejohanan itu. Ini bukan kali pertama pegawai dari Malaysia mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa apabila beberapa pegawai seperti Subhidin Muhammad Saleh, Mat Lazim Awang Hamad dan Allahyarham Kapten Abdul Halim Abdul Hamid pernah bertugas di peringkat Piala Dunia. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Lalu itu saya Muhammad Syafiq Adnan. Assalamualaikum dan salam hormat.